Hai, Assalamualaikum. Okey, so hari ini Ustazah akan terangkan tentang bab 1 keseimbangan redox. Okey, so apa yang awak kena tahu? Okey, untuk bab ini. Okey, so untuk bab ini. Okey, kita belajar 9.1 ataupun 1.1 iaitu pengoksidaan dan penurunan. Okey, so sebagai pengenalan. Okey, so apa yang awak perlu untuk 9.11? Okey, apa yang awak perlu tahu adalah, okey, yang pertama awak kena tahu maksud tindak balas redox. Okey. Yang kedua, awak kena tahu maksud ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Dan yang ketiga, awak boleh jelaskan, okey, jelaskan pengoksidaan dan penurunan daripada beberapa faktor. Okey, so saya teruskan dia ada penambahan atau pengurangan ataupun kehilangan oksigen, penambahan atau pengurangan hidrogen, pendermaan atau penerimaan elektron, dan yang keempat, okey, berkaitan dengan pertambahan atau pengurangan nombor pengoksidaan. Okey, so kita pergi satu-satulah. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, daripada perkataan redox. Okey, so awak nampak redox. So macam bunyi English sikit kan? Okey, sebenarnya dia adalah gabungan daripada dua perkataan iaitu reduction and oxidation. Bahasa Melayu pula. Okey, oxidation. So apa reduction? Reduction adalah penurunan, oxidation adalah pengoksidaan. Okey. So kita tengok satu-satu. Okey, sebelum itu, untuk pengetahuan awak, kebanyakan bahan kimia ataupun tindak balas kimia yang ada dalam dunia ini melibatkan tindak balas redox. Maksudnya ada berlakunya tindak balas pengoksidaan dan penurunan secara serentak. Sebagai contoh, okey, kalau dalam buku teks dia ada tunjukkan macam mana roket tu boleh orang kata terbang, okey, ataupun menerima daya tujahan. So nanti awak akan belajar kot dalam fizik daya tujahan tu apa, untuk dia pergi naik ke atas berlawanan graviti kan. So kat situ ada berlakunya pembakaran antara bahan api dan juga oksigen. Okey, pembakaran bahan api dan juga oksigen. So bila berlakunya pembakaran ataupun tindak balas kimia, okey, kat situ akan berlakunya tindak balas ataupun tindak balas redox. Okey. So apa itu tindak balas redox? Okey. So definisi. Okey. Definisi tindak balas redox adalah, saya buat by point, tindak balas kimia, okey, yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan, tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey. So ini adalah definisi tindak balas redox. Okey, sebelum kita pergi go on dengan macam mana kita nak tahu itu pengoksidaan, macam mana kita nak tahu itu penurunan. Okey, so awak kena ingat EPA. So apa itu EPA? Okey. So saya simbolkan ini sebagai ini sebagai penambahan, okey, ataupun pendermaan lah. Ini sebagai pengurangan ataupun kehilangan. Okey, ini symbolize dia lah. Okey, so macam mana kita nak bezakan pengoksidaan ke penurunan? Okey, so pengoksidaan
penurunan. So, kita tengok daripada segi faktor oksigen. Okey, ini adalah oksigen ya sayang. Okey, ini adalah hidrogen. Ini adalah elektron. Ini adalah nombor pengoksidaan dan ini adalah ejen. Sama ada ejen pengoksidaan atau ejen penurunan. Kita pergi satu-satu. Okey. Kalau pengoksidaan, nama pun pengoksidaan, oksida. So maksudnya bahan itu mengalami pertambahan oksigen. So bila satu pertambahan, yang penurunan mesti pengurangan atau kehilangan oksigen. Okey. So kalau untuk pengoksidaan, dia terbalik. Kalau dia terima, dia ada tambah oksigen, so hidrogen dia akan kurang. Okey, ini akan tambahlah. Okey, kemudian untuk elektron sama. Okey, kalau untuk elektron pengoksidaan, dia akan kehilangan elektron. Okey, so maksud kehilangan elektron ni maksudnya bila buat persamaan kimia tu elektron di bahagian hasil. Kalau untuk penerimaan elektron, maksudnya elektron tu diletakkan di bahagian bahan. Okey, so ini akan tambah elektron. So bagaimana dengan nombor pengoksidaan? Nombor pengoksidaan awak sama dengan oksigen. Maksudnya bila bertambah nombor pengoksidaan, maksudnya itu adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, bertambah nombor pengoksidaan. Okey, ini akan berkurang nombor pengoksidaan. Okey. So dan ejen. Jika sesuatu bahan itu mengalami proses pengoksidaan, maka bahan itu ialah ejen penurunan. Dia terbalik. Okey, so jika sesuatu bahan itu mengalami tindak balas penurunan, maka bahan itu adalah ejen pengoksidaan. Okey, so apa itu ejen penurunan? Apa itu ejen pengoksidaan? Ini masuk kepada target kedua awak. Awak tahu itu ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. So ejen penurunan adalah bahan yang menurunkan. Bahan yang membantu untuk menurunkan bahan lain. Okey. Bahan lain. Okey. Dan dioksidakan. Maksud dia, ia mengalami pengoksidaan dalam tindak balas redox. Okey. Kalau yang ejen pengoksidaan, terbaliklah. Ejen pengoksidaan akan mengoksidakan. Okey. Mengoksidakan bahan lain. Dan dia akan mengalami penurunan. Okey, diturunkan dalam tindak balas redox. Okey, nampak dah kat situ? Okey, so kita pergi kepada seterusnya. Awak kena tahu jelaskan pengoksidaan dan penurunan berdasarkan empat segi lah. Okey, kita pergi satu-satulah. Oops. Okey, kita pergi satu-satu. So saya buat my mapping teruslah. Okey, so first dari segi apa? Pengoksidaan. Okey. Okey, first kita pergi faktor oksigen. Okey, pertambahan atau penurunan oksigen. Sebagai contoh, okey, saya bagi contoh kat sini. Magnesium campur dengan kuprum oksida menghasilkan, dia cross lah, kuprum plus magnesium oksida. So kat sini macam mana kita nak tentukan itu adalah
proses peroksidaan dan penurunan. So kita tengok kepada bahan. So sekarang ni dalam tindak balas redox mesti ada dua bahan kan. So satu bahan akan mengalami peroksidaan, satu bahan lagi akan mengalami penurunan. Tetapi macam mana kita nak tentukan bahan itu melalui proses tindak balas peroksidaan atau penurunan? Kita tengok satu-satu. First, saya ambil magnesium ni, pergi ke hasil dia. Kemudian saya ambil kuprum oksida, pergi ke hasil dia. So kita tengok daripada segi pertambahan dan pengurangan oksigen. So magnesium, bahannya magnesium, hasilnya MgO. So ada pertambahan oksigen. Okay, so kalau kuprum oksida jadi kuprum. Kuprum 2 oksida jadi kuprum. So ini ada pengurangan oksigen. Berbalik kepada EPA. Bila EPA maksudnya pengoksidaan untuk oksigen, dia ada mengalami pertambahan. So ini adalah tindak balas pengoksidaan. Saya harap fahamlah. So yang kat bawah ni adalah tindak balas penurunan. Okey, nampak? So kita bahagi. Okey, kita detailkan supaya awak nampak. Okey. Allah. Sekejap. Sebagai contoh, okey. Dalam buku tak sudah terang, cuma saya terangkan semua dia lah. Okey, bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan. Okey, bahan yang diturunkan. Apa lagi? Siapa ejen pengoksidaan dan siapa ejen penurunan. So dalam kes ni bahan yang dioksidakan apa? Bahan yang dioksidakan. So bahan yang dioksidakan di sini adalah bahan yang mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, magnesium kan magnesium oksida. Nama pun bahan. So kita rujuk kepada magnesium. Okey. So bahan yang diturunkan. Bahan yang diturunkan maksudnya bahan yang mengalami tindak balas penurunan. So, kuprum oksida. Okey. So, kalau untuk ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan dia sendiri. Bahan itu sendiri akan mengalami penurunan. So, maksudnya itu adalah kuprum oksida. Okey. Sekiranya ejen pengoksidaan, penurunan, maksudnya bahan itu sendiri akan mengalami pengoksidaan. Tetapi dalam masa yang sama, ejen penurunan akan membantu bahan lain melakukan tindak balas penurunan. Okey, so dia adalah magnesium. Kiranya macam magnesium ni akan bantu kuprum oksida diturunkan pada yang masa sama. So sebab itulah dipanggil ejen penurunan. Tetapi magnesium sendiri mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, so macam berbelit sikit tapi tak susah pun. Okey, kita pergi kepada faktor kedua. Faktor kedua adalah dari segi pertambahan dan kehilangan hidrogen. Okey, so kalau pertambahan dan kehilangan hidrogen, saya bagi contoh lain iaitu hidrogen 2 sulfida plus gas klorin menghasilkan sulfur plus 2 HCl. Okey, ni dah seimbang lah. So, kita tengok satu-satu. Hidrogen sulfida dengan sulfur, gas klorin dengan HCl. So, kalau kita tengok satu-satu, okey, bahan hidrogen sulfida ke sulfur. So, hidrogen sulfida. Okey, hidrogen sulfida ke sulfur. So, ini ada kehilangan hidrogen. Yang ini pula, klorin, gas klorin ke HCl. Kalau tengok dia hilang. Dia ada tambah hidrogen. Kat situ terus boleh buat konklusi. Bila sesuatu bahan itu hilang hidrogen, maksudnya dia adalah tindak balas pengoksidaan. Bila sesuatu bahan itu ada pertambahan hidrogen, maksudnya ia adalah tindak balas penurunan. Settle. So, dah tahulah yang mana bahan yang dioksidakan. Okey, so kita
Okey. So kita paste. Okey. So kita tengok kat situ. Okey, bahan yang dioksidakan, yang mengalami proses tindak balas pengoksidaan, H2S. Bahan yang diturunkan, yang mengalami penurunan, gas klorin. So apa bahan yang mengalami ejen pengoksidaan? Maksudnya ia mengalami tindak balas penurunan, iaitu gas klorin. Ejen penurunan akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, so dia adalah H2S. Ingat, ejen penurunan dia sendiri mengalami pengoksidaan, tetapi ia adalah ejen penurunan yang membantu bahan lain, dalam kes ini adalah gas klorin, untuk diturunkan. Okey, so kita pergi ke faktor 3. Laju je Ustazah pergi kan. Okey, faktor 3 kita tengok daripada segi faktor penerimaan atau kehilangan elektron. Okey, so macam mana kita nak tahu sesuatu bahan itu kehilangan elektron atau menerima elektron? Okey, sebelum tu saya jam dulu kepada nombor pengoksidaan. Okey, maksudnya pertambahan atau pengurangan nombor pengoksidaan. Okey, so untuk nombor pengoksidaan, awak kena ingat, sekiranya bahan itu mengalami pertambahan nombor pengoksidaan, ia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Sekiranya bahan itu mengalami pengurangan nombor pengoksidaan, maksudnya ia adalah tindak balas penurunan. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh yang paling senang, iaitu magnesium campur dengan gas oksigen, hasilnya MgO. So lepas tu awak balancekan, dapat begini. Okey, so kita tengok Mg jadi Mg plus, 2 plus. O2 jadi O2 minus. Kat sini awak kena wujudkan persamaan setengah kimia. Okey, persamaan setengah. Okey, persamaan setengah. So kita tengok satu-satu. Magnesium, okey, dia akan jadi magnesium 2 plus. So kalau awak tengok kat situ, kiri dan kanan tidak seimbang. Okey, sebabnya tengok sini ya. So magnesium, awak tahu nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Ingat, bila dia sesuatu monoatom ke polyatom ke, sama ada dia molekul ataupun atom, dia adalah nombor pengoksidaan adalah kosong. Sekejap lagi saya kongsikan syarat-syarat untuk tentukan nombor pengoksidaan. Okey, kemudian kalau dia adalah monoatom ion, macam contoh magnesium 2 positif ni, kita ikut berdasarkan cas unsur. So, nombor pengoksidaan ditulis cas dahulu, baru nombor. Kalau cas, kita tulis nombor dulu, baru cas. Tapi bila nombor pengoksidaan, kita letakkan simbol cas dulu, baru nombor. So, kalau awak tengok kat situ, akan berlakunya pertambahan nombor elektron. Tetapi kalau tengok persamaan kimia, ia tidak seimbang sebab sebelah kosong, sebelah lagi positif 2. So, macam mana kita nak jadikan positif 2 tu kosong? Kalau kosong nak jadi positif 2, tak boleh lah. Takkan kita nak tambah proton tu, tak? So, kita mesti bercerita tentang pertambahan elektron. Tapi nak sumbat kat mana? Nak sumbat kat magnesium ke? Nak sumbat kat magnesium 2 plus? 2 positif? Kita letak dekat positif. Tapi, adakah cukup 1 elektron? Sebab elektron membawa cas negatif 1 elektron. So, kalau positif 2, kita perlukan 2 elektron. So, bila awak tulis begini, ya sayang, sekejap ya. So, awak akan dapat pertambahan 2 elektron. So, awak akan tambah negatif 2 lah. So, positif 2 campur negatif 2, nilainya adalah kosong. So, maksudnya persamaan kimia ini telah seimbang. Okey, saya harap awak faham macam mana nak tentukan, macam mana nak tetapkan persamaan setengah kimia. Okey, so kita tengok sini. Magnesium. Okey, magnesium kosong. Magnesium 2 plus positif 2. So, perubahan magnesium ke magnesium 2 plus 2 positif. Maksudnya ada pertambahan nombor oksida. So, automatik ini adalah tindak balas pengoksidaan.
Okey. So yang kedua. Awak tengok oksigen gas jadi ion oksida. So oksigen gas jadi ion oksida. So oksigen gas jadi ion oksida. So awak nampak oksigen gas sebab dia molekul kan. So dia punya nombor peroksidaan adalah kosong. So kalau ion oksida dia monoatom ion yang mempunyai charge kan. So dia akan ikut charge lah nombor peroksidaannya. So negatif 2. Tetapi sebelum itu awak tengok dulu persamaan setengah kimia. So setengah kimia itu tidak seimbang. So kat mana nak letak elektron? Mestilah letak kat depan. So 2 elektron sebabnya nampak. So bila awak selesaikan sebelah negatif 2, sebelah negatif 2 juga. So seimbanglah nombor peroksidaan-nya. Okey, so kita tengok kepada nombor peroksidaan antara molekul oksigen dan juga ion oksida. Kosong ke negatif 2. So maksudnya ada berlaku penurunan nombor pengoksidaan. Makanya ini adalah tindak balas penurunan. Okey? So nampak jelas kat situ. Mudah aja. Okey, so kita pergi kepada penambahan dan elektron. Kalau penambahan dan kehilangan elektron. So kalau tengok nombor 3 dengan 4 ni related. Saya ambil contoh yang sama juga. 2MgO. Supaya awak nampak. Allah. 2MgO plus O2 hasilnya 2MgO. 2MgO pula. 2Mg Okey, so kalau kat situ sama juga. Magnesium Mg2+, oksigen ke O2. Kemudian awak buat satu-satu persamaan setengah kimia. Persamaan setengah kan? Okey. So saya stop dulu, nanti saya rakam lain ya.